Taliban bermaksud pelajar madrasah. Ketua di kalangan mereka ialah guru madrasah. Mereka ini dipanggil mullah. Jika guru itu dididik sehingga ke peringkat tertinggi madrasah, mereka juga dipanggil Mevlevi. Muhammad Omer, salah seorang mullah. Kami gantung apa yang kami gantung, kami potong apa yang kami potong. Ia menetapkan undang-undangnya sendiri, sistem keadilannya sendiri, sistem ekonominya sendiri. Masyarakat berbilang bahagian yang berperang sesama sendiri dan tidak meletakkan senjata. Taliban adalah gerakan yang keliru dengan salafisme, tetapi tidak mengapa. Taliban adalah gerakan tradisionalis, sektarian. Salam semua dari Sekolah Istanbul. Penonton yang dihormati, hari ini kita akan bercakap tentang Afghanistan dan Taliban. Tetamu kami ialah Profesor Doktor kepada Mehmet Ali Biukara. Selamat datang, Tuan. Terima kasih. Apa kabar? Terima kasih. Apa kabar semua? Terima kasih banyak, kami juga. Tuan, kita akan bercakap tentang isu yang sukar hari ini. Kami mahu bercakap tentang isu Taliban Afghanistan. Kami ingin mendengar daripada anda. Pertama sekali, bolehkah anda memberitahu kami tentang proses ini? Bagaimanakah kemunculan Taliban bermula? Katakan apa? Ia benar-benar salah satu geografi yang paling sukar di dunia Islam. Mungkin tidak salah untuk mengatakan bahawa ia adalah yang paling sukar. Kerana walaupun ia adalah negeri hitam selama sekurang-kurangnya 200 tahun, ia sebenarnya lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kerana ia telah menjadi laluan transit antara timur dan barat sejak sekian lama, ia sentiasa menjadi sasaran kuasa besar dan kuasa empayar. Malah Alexander dari Macedonia pergi ke sana pada zaman sebelum Ilat. Sekarang, sudah tentu, kita akan bercakap tentang masa depan yang terdekat. Afghanistan mula berperang dalam Perang Kemerdekaan selepas British menjajah geografi India dan benua kecil India. Mereka mempunyai dua peperangan besar menentang British. Satu dari 1879, yang kedua dari 1878. Sebenarnya, kami melihat bahawa pasukan yang kami panggil Taliban juga hadir di sana. Mungkin lebih baik bermula dari situ. Apakah maksud Taliban? Kata jamak daripada Talib. Talib bermaksud pelajar madrasah. Taliban bermaksud pelajar madrasah. Wilayah itu, seperti kebanyakan geografi Islam, adalah geografi yang menerapkan sistem madrasah dalam pendidikan dan latihan dan melaksanakannya melalui cara klasik. Terdapat madrasah serupa di Empayar Uthmaniyah dalam tempoh yang sama. British menjajah selatan sepenuhnya. Kami memanggil geografi Pakistan, India, Sri Lanka dan Bangladesh hari ini sebagai benua kecil India. Sudah tentu negeri-negeri ini tidak wujud ketika itu. Mereka cuba bergerak lebih jauh ke utara. Di sana juga ada Afghanistan, orang Afghanistan. Pashtun adalah etnik. Mereka bercakap Pashto. Mereka adalah yang paling ramai penduduk. Ini adalah komuniti etnik di sempadan dengan geografi India. Sedikit di utara mereka adalah Tajik. Mereka bercakap bahasa Parsi. Terdapat komuniti Turki jauh sedikit ke timur dan utara mereka, terutamanya Uzbek dan Turkmen. Malah dalam geografi yang kita panggil Afghanistan hari ini, nombor ini adalah 4 atau lebih tepatnya 3. Penutur Pashtun, Tajik berbahasa Parsi dan komuniti berbahasa Turki. Dan dari segi mazhab mereka, para saintis berpendapat bahawa Syiah yang bukan Sunni berasal dari Mongolia, ada Hazara. 3 masyarakat pertama adalah Sunni, Hazara adalah Syiah. Inilah keadaan etnik di Afghanistan hari ini. Mari kita kembali ke tempat kita tinggalkan sejarah. British menghentam tembok ini. Terdapat 2 perang besar kemerdekaan, 1878, 1879 dan 1878. British dikalahkan.
Oleh itu, mereka tidak boleh menyerang Afghanistan. Seterusnya, ia diperintah oleh Khan semasa zaman kemerdekaan. Ada Shah di Iran, ada Sultan di Turki, ada Khan juga di sana. Khan pertama yang penting ialah orang bernama Abdurrahman Khan. Kini, terdapat satu isu penting di sini yang turut membimbangkan hari ini. Sudah tentu kerana mereka tidak dapat mengalahkan British. British lebih suka mengambil tempat itu. Apabila mereka tidak boleh memasukkan empayar penjajah, mereka membuat perjanjian dan duduk semeja, dan perjanjian bukan pencerobohan ditandatangani di sana. Dan ini adalah sejarah yang berusia lebih daripada 1 abad dan masih sah sehingga kini garis yang dipanggil garisan Durand sedang dilukis. British berada di selatan garis ini, Afghanistan di utara. Sekarang ini adalah talian Durand. Cikgu Fatma. Ia membahagikan komuniti etnik kepada 2, Pashtun. Hari ini sudah tentu tiada lagi orang Inggeris. British memberikan kemerdekaan di sana pada tahun 1940-an dan menarik diri. Tetapi India selepas merdeka tidak kekal utuh. Tempat di mana majoriti umat Islam mengambil nama Pakistan dan Afghanistan menjadi jiran dengan Pakistan. Oleh itu, garis Durand lama, garis Durand yang dilukis pada abad ke-19, kini menjadi persoalan untuk Pakistan. Barisan ini membahagikan orang Pashtun kepada 2. Mereka yang tinggal di utara menjadi warga Afghanistan, mereka yang tinggal di selatan menjadi warga Pakistan. Sebab itu masih kawasan yang bermasalah. Afghanistan membuat tuntutan berikut hari ini. Lebih tepat lagi, ini telah menjadi masalah besar sejak zaman David Khan antara Afghanistan dan Pakistan. Sekarang kita membuat perjanjian ini dengan British. Tetapi status telah berubah. Tiada lagi orang Inggeris di sana. Bukan India pun. Terdapat sebuah negeri bernama Pakistan. Oleh itu, perjanjian yang kami buat dengan British dan Abdurrahman Khan kini tidak sah. Sememangnya terdapat dakwaan bahawa Pakistan Utara, di mana orang Pashtun yang merupakan badan utama kami, kebanyakannya hidup, dan garisan selatan Durand, yang merupakan selatan Afghanistan, adalah tanah kami. Kini Emanullah Khan berkuasa selepas Abdurrahman Khan, kesemua mereka adalah Pashtun, walaupun saya cakap awal-awal ada Tajik dan Turki, tapi Tajik lebih kepada perniagaan. Mereka jarang berada di peringkat pengurusan tertinggi. Begitu juga orang Turki. Mereka berada di peringkat yang lebih rendah. Apabila kita melihat sejarah Afghanistan selama sekurang-kurangnya 250-300 tahun, ia adalah sebuah negara yang diperintah oleh asal-usul etnik Pashtun, termasuk kerajaan Taliban hari ini. Emanullah Khan juga seorang Pashtun, sama seperti Abdurrahman Khan. Tempohnya ialah tahun 1920-an. Tempoh apabila Ataturk mengasaskan Republik Turkiye. Pada masa itu, Ataturk juga menjadi tuan rumah Shah Iran di Turki. Beliau juga menjadi tuan rumah kepada Emanullah Khan. Emanullah Khan melihat Turki. Dia berkata dia akan membuat revolusi ini juga di sana. Malah dikatakan bahawa Kemalis hari ini juga membuat tuntutan ini. Ataturk menasihatinya dan berkata bahawa anda tidak boleh melakukan perkara yang sama di sana. Atas sebab itu, ambil langkah ini dengan berhati-hati. Dinyatakan bahawa Emanullah Khan tidak mendengar nasihat ini. Sebaik sahaja saya pulang dari kerja, guru dan jurutera berlepas dari Turki. Hubungan dua hala yang begitu mesra juga sedang berkembang. Emanullah Khan mahu mengambil langkah ke arah sekularisasi dan layak di sana. Pakaian sedang merevolusikan. Sememangnya bertudung tidak diharamkan, tetapi sebagai contoh, serban itu adalah pakaian tradisional, sekurang-kurangnya untuk penjawat awam. Ahli majlis suku yang berunding dalam pentadbiran Afghanistan dipanggil Loya Jirka oleh contohnya menukar pakaian dalam satu hari. Orang yang bertali leher dan berseluar dengan syarikat
Mereka mengambil bahagian dalam parlimen baharu, lain langkah sekularisasi seperti di Turki. Afghanistan tidak boleh menangani ini, dan revolusi, ya, seperti sesuatu berlaku. Emanullah Khan hampir tidak menyelamatkan nyawanya dan keluarganya. Mereka perlu keluar negara. Kemudian tempoh Nadir Shah, kemudian tempoh Zahir Shah. Saya pergi cepat ke sini. Zahir Shah, seperti yang saya katakan, meminta talian Durrant lagi. British juga tidak mahu ini. Okey, ada Pakistan yang kini negara merdeka, tetapi ada satu negara yang masih mahu menguasainya sedikit sebanyak walaupun dari luar sebagai bekas jajahannya. Lagipun, mereka adalah bekas warga negaranya. Afghanistan tidak boleh mencapai ini. Dia tidak boleh mendapatkan selatan laluan Durrant untuk dirinya sendiri. Walaupun mengemukakan justifikasi yang saya sebutkan, hubungan Afghanistan dengan Barat, Blok Barat dan pentadbiran Afghanistan dalam tempoh ini sudah tentu telah berpindah dari Blok Barat dan semakin hampir dengan Blok Soviet, Sosialis Kiri, Blok Soviet Komunis dan menjadi sekutu dengan mereka. Seperti yang anda ketahui, dalam tempoh yang sama, Turki juga mengambil langkah ke arah NATO. Malah Barat telah mendekatinya. Keadaan sebaliknya berlaku di Afghanistan. Ini sudah tentu hubungan dengan kesatuan Soviet. Soviet mendidik golongan elit terpelajar di sana di universiti mereka sendiri dan birokrasi dikelilingi oleh orang yang bermentaliti Soviet, mentaliti kiri dan mentaliti sosialis. Ini bermakna semakin dekat dengan Soviet apabila ia kelihatan seperti semua rentetan telah diserahkan kepada Soviet. Sudah tentu, selepas Zahir Shah, Davud Shah mahu menghalang perkara ini. Dia mahu mengubah keadaan. Kesatuan Soviet campur tangan dari luar dan memastikan kuasa diserahkan kepada komunis pada tahun 1978 dengan rampasan kuasa yang mengakibatkan kematian Davud Khan. Ini adalah campur tangan luar. Sejenis kerajaan komunis sedang ditubuhkan dengan kerajaan yang dikenali sebagai Kerajaan Nur Traki. Tetapi terdapat dua cabang di kalangan komunis. Satu Halki, satu Ubun-Ubun. Khalqis adalah komunis yang sangat radikal. Orang Parchami masih komunis, tetapi mereka lebih banyak orang kebangsaan. Mereka membayangkan kiri Afgan yang lebih bebas Soviet, sosialisme Afgan. Dalam pergaduhan dalaman ini, kerajaan popular, iaitu kerajaan Puak popular, digulingkan oleh Puak Ubun-Ubun. Revolusi ini tidak sesuai dengan Soviet. Kali ini, pihak Soviet campur tangan secara langsung dan membawa orang mereka sendiri ke sana. Dan ini menjadi pekerjaan de facto pada tahun 1979. Ini bertepatan dengan permulaan jihad Afghanistan. Apabila Afghanistan tertakluk kepada campur tangan sebenar, apabila ia tertakluk kepada pendudukan Soviet, apabila ini berlaku sebagai langkah utama rancangan dan program Soviet untuk mencapai lautan panas, sudah tentu ini tidak sesuai dengan Blok Barat sama sekali dan pada masa yang sama Afghanistan adalah negara Islam dan Islamnya konservatif. Adalah salah untuk mengatakan Islamis dan tradisional hanya Islamis. Di sini saya maksudkan madrasah dan mazhab Islam dan bukan Islam yang mengamalkan Islam tradisional. Ia bukanlah sesuatu yang tidak boleh diterima oleh golongan ini. Oleh kerana terdapat pendudukan bersenjata de facto, pendudukan dengan kereta kebal dan kapal terbang, mereka mengatur dalam masa yang singkat pembangkang ini, kebanyakannya pembangkang Islam. Dan di sana bermula jihad Afghanistan yang terkenal, yang akan berlangsung hampir 8 tahun. Tarikhnya adalah antara 1979 dan 1988 apabila Rusia berundur. Di sini parti atau pertubuhan jihad yang berbeza ini, ada yang Islamis, ada yang bermazhab, ada yang dari madrasah,
malah ada yang berhaluan kiri, Maois atau dekat dengan kiri, Albania. Ini masyarakat kecil dan juga Syiah disokong oleh Iran kerana lebih kurang 15-20% saya kata ada penduduk Syiah. Lebih berdasarkan komuniti etnik Hazara. Jadi mereka juga mempunyai pertubuhan pembebasan dan pertubuhan jihad mereka sendiri. Kesemua mereka bersama-sama kadang-kadang bergerak menentang Soviet secara semula jadi mengalami konflik dalaman. Jadi ia adalah jihad. Amerika juga menyokong ini. Amerika lagi sudah tentu matlamat terbesar Amerika adalah untuk menghalang Afghanistan daripada menjadi satelit Soviet semula. Mereka juga menyokongnya, tetapi umat Islam kebanyakannya di bawah pimpinan kumpulan Islamis menghalau kesatuan Soviet keluar dari negara itu. Pada tahun 1988, apabila Soviet berundur, masih ada kerajaan komunis yang tertinggal dan mereka menghapuskannya dengan menawan ibu negara. Kabul dan Afghanistan jatuh ke tangan kumpulan jihad ini. Ini telah disiapkan antara 1998 dan 1991, tetapi inilah proses paling penting yang membawa kepada kelahiran Taliban. Dalam proses ini, perebutan siapa yang akan memerintah Afghanistan mengubah negara itu menjadi perang saudara. Terdapat 7 kumpulan Sunni dan 9 kumpulan Syiah. Selepas itu, ada kumpulan yang pernah bersama komunis tetapi meninggalkan komunis. Sebagai contoh, terdapat seorang komander bernama Dostum di ketua kumpulan Chumbush yang didominasi oleh orang Uzbek dan Turkmen. Ia masih nama aktif. Dia kini tinggal dalam politik Afghanistan dan Turki. Dia mempunyai bandnya dan sebagainya. Mereka sentiasa mahu bersuara di Afghanistan baru, Afghanistan yang bebas, dengan bersekutu antara satu sama lain dan membentuk blok-blok yang bertentangan. Akan berlaku pergaduhan dan bunyi bising tentang siapa yang akan menjadi presiden, siapa yang akan menjadi speaker parlimen. Malah dikatakan bahawa kerugian yang mereka alami dalam peperangan yang mereka lakukan sesama sendiri untuk mengambil alih negara adalah berlipat kali ganda lebih besar daripada kerugian yang mereka alami dalam jihad menentang Soviet. Perang saudara ini tidak menjadikan negara lebih baik. Orang yang menjadi pendatang semasa kesatuan Soviet dan terpaksa melarikan diri ke Pakistan dan Iran tidak boleh kembali ke negara itu. Malah, negara kini bebas daripada penjajahan, tetapi kali ini ia berada dalam cengkaman perang saudara. Dia tidak boleh berpaling. Ketidakstabilan. Sudah tentu, selepas bertahun-tahun tidak mendapat keputusan, tiada siapa yang dapat mengalahkan sesiapa, dan apabila mereka tidak dapat, setiap bekas komander jihad menjadi semacam baron perang, panglima perang di wilayahnya sendiri. Mereka yang menggantung kami, mereka yang membunuh kami, menetapkan undang-undang mereka sendiri, sistem keadilan mereka sendiri dan sistem ekonomi mereka sendiri. Masyarakat berbilang bahagian yang berperang sesama sendiri dan tidak meletakkan senjata. Komuniti ini sudah tentu didorong oleh matlamat Islamis idealis semasa perang saudara ini. Sememangnya dia bergerak pergi. Jadi dalam kes perang, anda tidak dapat menyedari idealisme itu. Beberapa amalan tidak adil disebab itu. Di sinilah Taliban dilahirkan selepas 1992. Taliban bermaksud pelajar madrasah. Ketua di kalangan mereka ialah guru madrasah. Mereka ini dipanggil mullah. Jika anda mencapai tahap tertinggi di madrasah, jika guru itu berpendidikan, mereka juga dipanggil Mevlevi. Salah seorang mullah ini ialah Muhammad Omer, Pashtun dari Kandahar. Jihad sudah berakhir, dia meletakkan senjatanya dan tidak memasuki perang saudara itu. Dia mengasaskan madrasah di bandarnya sendiri. Dia mengajar di madrasah ini. Pada masa itu, beberapa baron perang yang kami sebutkan mempunyai amalan yang tidak adil di wilayahnya. 2 anak perempuan sebuah keluarga telah diculik oleh baron perang. Sudah tentu mereka akan datang, kepada siapa mereka akan pergi, tiada kuasa. Oleh kerana tiada pihak berkuasa negara, pasukan polis pusat atau tentera pusat
keluarga pergi ke madrasah. Mereka kata memang macam tu. Gadis kami, ini juga soal penghormatan. Kami meminta bantuan anda. Sudah tentu semua orang mempunyai senjata pada masa itu. Sekarang ada 20-30 orang, terutama Mullah Omar, calon-calon itu yang kita panggil Taliban. Pelajar madrasah juga mengambil senjata mereka. Panglima itu, mereka menyerbu balai polis, mereka menyelamatkan gadis-gadis itu, mereka menyampaikannya kepada keluarga. Dan bila menghukum mati komander itu dengan menggantungnya pada meriam kereta kebal era Soviet. Ini secara umumnya dianggap sebagai kemunculan pertama Taliban di dunia. Mereka akan melakukan perkara yang sama kepada komander yang menculik seorang budak lelaki yang mengambil raqs sebagai profesion. Maka pelamar di sekeliling Mullah Omar akan menjadi terkenal. Sikap yang sama akan dialami di wilayah Pashtun yang lain dan ini mula-mula menjadi gerakan yang tidak teratur. Kemudian ia akan menjadi gerakan sukarelawan dan kemudian sebuah organisasi. Mereka akan menawan Kandahar pada 1994, Herat, bandar kedua atau ketiga terbesar di negara itu di sempadan Iran pada 1995 dan ibu negara pada 1996, Kabul. Ia akan jatuh ke tangan Taliban. Sudah tentu, kita tidak boleh menyangka bahawa gerakan madrasah sukarela boleh melakukan ini secara bersendirian. Apabila kita melihat lebih dalam latar belakang kerja, kita melihat bahawa ia adalah reka bentuk Pakistan. Seperti yang anda tahu, tahun yang sama, awal 1990-an, Kesatuan Soviet kini telah hancur. Turki dan Tajikistan di utara menjadi republik bebas. Terdapat sumber yang besar di sana, sumber komersial, sumber bawah tanah. Pakistan secara semula jadi ingin mengambil kesempatan daripada geografi pasca Soviet yang besar itu, tetapi terdapat Afghanistan yang tidak stabil di antaranya dengannya. Kestabilan ini tidak dapat dicapai dalam suasana kumpulan mujahidin dan bekas mujahidin berperang sesama sendiri. Itulah sebabnya Pakistan campur tangan dalam hal ini dan menyokong gerakan pelamar dengan kecerdasannya. Sebenarnya Amerika juga mempunyai sesuatu ke arah ini. Ada hidayah, seperti yang saya katakan, ia adalah geografi yang sangat produktif yang dibentuk selepas Kesatuan Soviet. Dia mahu sekurang-kurangnya makan rotinya secara komersial. Minyak di sana, contohnya minyak Kazakhstan, adalah antara minyak terkaya di dunia. Dia mahu membina saluran paip dan laluan lebuh raya komersial yang akan membawa mereka ke laut yang hangat. Afghanistan perlu menjadi sebuah negara yang stabil. Iran perlu ada formasi baru di sana yang akan memintas peranan Taliban di rantau ini. Kita juga boleh mengatakan bahawa pemahaman tradisional Afghanistan tentang Islam lebih disukai oleh Amerika daripada radikalisme Islam di sana kerana khususnya Amerika tidak mahu dua kumpulan jihad utama Burhanuddin Rabbani dan kumpulan Hikmatyar yang berfikiran Ikhwanul Islam mengambil alih negara atau kumpulan yang disokong Iran mengambil alih negara. Madrasah sebaliknya. Dia mahu gerakan Medesa yang dia harap akan dapat bersamanya untuk memerintah Afghanistan. Ini terletak di sebalik sokongannya kepada Taliban. Kita kata Taliban adalah yang pertama pada 1994 kerana sekarang ada yang kedua. Beliau menubuhkan Emiriyah Islam pertama Afghanistan. Ini sebagai sebuah negeri selama hampir 5 atau 6 tahun sehingga pendudukan Amerika pada tahun 2001 timbul. Tuan-tuan menjelaskannya dengan baik. Anda sebenarnya telah menerangkan keseluruhan latar belakang secara terperinci. Jadi apakah ideologi Taliban di sini? Bagaimana anda melihat ini? Taliban adalah gerakan yang keliru dengan Salafisme tetapi ia tidak ada kena-mengena dengannya. Taliban adalah gerakan madrasah bermazhab tradisionalis. Bercakap tentang mazhab Hanafisme ada di sini. Dengan kata lain, seperti orang Islam Turki,
mazhab Hanafi seperti Islam Rakyat Republik Turki. Apabila ditanya tentang akidah, dia seorang yang maturi dan sebahagiannya bersekutu dengan tarekat tasawuf, Kadiri atau Naqshi. Apabila kita sebut madrasah, ini adalah pelajar dan guru yang dilatih dalam sistem madrasah Deoband yang terkenal dalam geografi India. Sistem madrasah Deoband ini Hanafisme. Ia adalah struktur yang telah berkembang selama berabad-abad, berdasarkan idea, berdasarkan pengajaran, dan hidup selaras dengan teks-teks ini. Apabila Hanafisme dan Maturidiisme disebut, potret yang sangat rasional dilukis. Dalam teologi kita, terdapat sebahagian persepsi sedemikian dalam agama. Ini juga mencerminkan realiti. Sudah tentu ia bukan persepsi, maksud saya ada dimensinya, tetapi ia adalah Hanafisme. Mengundi hanya dengan perkataan dan kaedah. Ia bukanlah satu mazhab yang berkembang sepanjang satu baris, sepanjang sejarah. Mereka mempunyai saiz yang berbeza. Contohnya, Maturidisme muncul yang berpusat di Samarkand. Tetapi, sebagai contoh, dalam Bukhara Hanafisme, fiqh berada di hadapan. Hadis berada di barisan hadapan dalam Hanafisme Mesir dan Syria. Lebih lanjut mengenai baris Tahawi. Ini adalah Hanafisme Deoband yang lebih kepada Hanafisme berpusatkan hadis. Sudah tentu Taliban juga dekat dengan sini. Di sini pengembangan mental, pendapat, istihsan, dalalala, bukannya Hanafisme yang berpusatkan tujuan. Kita bertemu dengan Hanafisme berdasarkan teks fiqh lama. Oleh kerana mereka adalah Hanafi, mereka tidak menyukai Salafi yang sebenarnya tidak bermazhab. Mereka tidak suka Islamis pun. Dari mana? Kerana mereka adalah struktur supramazhab. Ataupun apakah jenis perkara ini membawa kepada? Sudah tentu Hanafisme yang lebih konservatif. Hanafisme berdasarkan teks kuno. Hanafisme yang berpegang kepada prinsip agama teks kuno. Terdapat juga Hanafisme yang dipanggil Pashtunwali, di mana adat dan tradisi rantau ini, terutamanya bangsa Pashtun bercampur-campur. Sudah tentu gambaran yang sangat konservatif muncul dari sini. Dalam jadual ini, amalan syariah diketengahkan. Apakah jenis amalan yang terlibat? Pertama sekali, sebagai contoh Taliban dan Emiriyah, Taliban pertama kebanyakannya disebut dengan larangan. Larangan berikut adalah larangan muzik, larangan televisyen. Muzik tidak boleh lagi disiarkan di televisyen atau radio. Program keagamaan diletakkan di tempatnya. Wanita dilarang bekerja. Ini adalah larangan yang sangat berat pada masa itu kerana wanita umumnya janda kerana mereka mempunyai banyak syahid, ramai yang mati dan cedera kerana mereka muncul dari perang saudara dan jihad sebelum ini. Mereka terpaksa bekerja. Ia adalah tempoh yang sangat sukar bagi mereka. Sudah tentu sekolah perempuan ditutup kerana tiada guru perempuan. Pendidikan bersama telah diharamkan. Bermain catur misalnya diharamkan. Memberi makan burung merpati diharamkan kerana dianggap buruk dalam hadis. Lelaki diwajibkan memakai janggut dan memakai serban. Kebebasan wanita untuk keluar bersendirian tanpa mahramnya dihadkan. Wanita bertanggungjawab terhadap cador bertudung yang kita panggil burqa, iaitu pakaian tempatan. Semua ini tentunya juga termasuk larangan syariah. Ini menimbulkan reaksi di dunia termasuk dunia Islam. Jadi Afghanistan tidak begitu bersedia untuk ini.
semestinya semasa jihad ada Arab Salafi yang datang menyokong jihad. Kebanyakannya orang Arab. Sukarelawan datang dari seluruh dunia, bukan hanya Arab, sukarelawan pahlawan, tetapi kebanyakannya orang Arab. Orang Arab ini tidak kembali selepas jihad. Mereka tidak dapat pulang, atau lebih tepat lagi, mereka tidak dapat pulang ke negara mereka sendiri. Mereka tinggal di sana kerana mereka akan diganggu dan masuk penjara. Ini mencapai persetujuan dengan Taliban. Mereka memberitahu Taliban bahawa kami tidak mempunyai tempat untuk kembali. Kami menerima anda sebagai pesanan kami. Di sinilah Al-Qaeda dilahirkan. Al-Qaeda terlibat dalam pengeboman menara berkembar pada tahun 2001. Lebih tepat lagi, dia mengambilnya sendiri. Taliban bertindak balas negatif terhadap permintaan Amerika untuk menghukum Al-Qaeda. Dia berkata, kami tidak tahu ada organisasi bernama Al-Qaeda dan menutup telinganya. Malah ia melindungi dan menduduki Amerika pada tahun 2001. Maka berakhirlah Emiriyah Taliban yang pertama. Negara itu memasuki perang saudara kedua yang akan berterusan selama 20 tahun. Tiada pencerobohan Soviet kali ini. Terdapat pendudukan Amerika. Antara 2001-2021, kerajaan tempatan yang disokong Amerika, tentera Amerika dan NATO, Taliban di kawasan luar bandar, terutamanya di bandar, dan sudah tentu menentang mereka, gerakan Taliban di kawasan luar bandar. Pada tahun 2001, beliau menyedari bahawa Amerika tidak akan dapat mentadbir negara ini dan ia menghadapi kesukaran untuk menguruskan kerajaan tempatan. Taliban datang hasil daripada rundingan dengan Amerika di Qatar yang berterusan selama beberapa tahun. Apabila Amerika dan NATO berundur, Taliban sudah menguasai kawasan luar bandar. Ia memasuki bandar Afghanistan pada Ogos 2021. Oleh itu, kerajaan Taliban kedua muncul. Berapa tahunkah itu? Ia telah menamatkan tahun ketiga. Jadi bagaimana keadaan dengan Taliban sekarang? Bagaimana anda melihatnya hari ini? Jika dibandingkan dengan pentadbiran Taliban kedua dengan pentadbiran Taliban yang pertama, pastinya ia melegakan. Sebagai contoh, izinkan saya memberikan beberapa contoh. Wanita kini boleh keluar tanpa mahramnya. Tidak ada kewajipan memakai burqa, tetapi mereka mesti bertudung. Mereka juga boleh muncul di televisyen dengan hijab mereka. Dari satu segi, ia menyerupai Arab Saudi beberapa tahun lalu sebelum Putera Salman. Seorang amir orang beriman yang tinggal di Kandahar. Ia seperti seorang jenderal di atas kerajaan, seperti ulama di Iran. Kerajaan yang menyerupai sesuatu yang menyerupai kuasa. Pihak berkuasa Ahundzadeh, Hibatullah Ahundzadeh ada, dan di bawahnya tertib perkara itu dipilih kerajaan, dipilih oleh Syura Taliban, dan ada Perdana Menteri di ketua kerajaan, lebih konservatif daripada penggal pertama. Banyak perkara dibebaskan. Pentadbiran Taliban sekarang, jadi saya katakan dibebaskan. Kebanyakan mereka telah mengakui bahawa mereka mengandungi beberapa kesilapan. Afghan sekali dengan geografinya, negeri Afghanistan telah mencapai keselamatan yang besar. Jadi beberapa masalah berterusan, contohnya sekolah perempuan masih tidak boleh dibuka. Larangan itu berterusan. Kerajaan baru Taliban berkata ini adalah sementara. Mereka mengatakan bahawa mereka akan membuka sekolah dan universiti perempuan dalam masa yang singkat, tetapi bukan secara bercampur-campur, bahawa mereka tidak bersedia untuk ini, bahawa mereka sedang melatih guru dan bahawa ini akan dilakukan dalam beberapa bulan akan datang. Ini adalah masalah paling penting di Afghanistan. Terdapat juga perselisihan pendapat dalam Taliban mengenai perkara ini. Jadi ada bahagian Taliban yang mengatakan mari kita lakukan ini dengan cepat. Terdapat kumpulan yang diketuai oleh Ahundzadeh yang mengatakan mari sebarkan ini dari masa ke masa dan jangan tergesa-gesa. Pengiktirafan dalam hubungan antarabangsa menanti.
Tiada pengiktirafan buat masa ini. Tetapi hubungan tidak rasmi diwujudkan dalam pelbagai cara, sekurang-kurangnya dengan kuasa besar, terutamanya China dan Rusia. Saya tidak fikir ia akan mengambil masa yang lama, kerana kuasa besar ini juga mempunyai beberapa pelaburan di Afghanistan. Ia akan segera mula diiktiraf oleh negara-negara Arab. Kemudian ia akan mengikuti ini. Dan di Turki, pada masa ini Turki sudah mempunyai lebih daripada 50 sekolah di sana sebagai masyarakat sivil, contohnya Yayasan Marif. Ia masih berterusan. Kita juga tahu bahawa beberapa sekolah perempuan di utara dibuka. Inilah keadaan semasa. Dalam erti kata lain, negara yang membekalkan ubat terbanyak ke dunia berada dalam keadaan yang lebih selesa daripada kerajaan Taliban pertama. Mereka telah hampir menghapuskan ini, ditubuhkan oleh rekod pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Masalah dadah juga telah banyak diselesaikan dari segi bekalan ke dunia, keselamatan terjamin. Dan di bawah keadaan Afghanistan, sebuah negara yang lebih stabil telah muncul. Sudah tentu tidak ada demokrasi di sini sekarang. Sekian, terima kasih banyak Tuan. Anda telah membincangkan isu ini secara terperinci dengan ulasan berharga Anda. Ia sememangnya satu isu yang sukar dan sukar untuk difahami dan dilihat. Anda telah bercakap secara meluas tentang keseluruhan latar belakangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penonton yang dihormati, kita bercakap tentang Afghanistan dan isu Taliban hari ini. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.